Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula ni. Kita dah tersekat sikit sebelum ni. Okey, kita masuk juga kepada konsep of variation, iaitu variasi, konsep variasi. Okey, kita apa yang dikata kat sini, konsep of variasi. In term of pieces product, there are three basic category. Kita tengok tadi, dia katakan ni, nothing of two pieces of the same part have the same experience. Jadi, dia kata maknanya dia, tidak akan ada, susah lah, tidak akan ada sesuatu yang samalah di antara dua, walaupun dia akan dia diproses menggunakan mesin yang sama, operator yang sama, tool yang sama, semuanya sama. Tapi dia akan ada juga perbezaannya, walaupun sedikit dia ada perbezaan. Inilah ni perbezaan ada tiga kategori yang besar lah, yang dikatakan perbezaan kelainan itu tadi, variation dia. Di antara piece itu sendiri, contohnya kan, ini satu shaft. Okay, pasal kita ni sekarang kita tengok aluminium shaft. Okey, shaft. Shaft di permukaan shaft ini sendiri, atau shaft ini sendiri, satu pieces dia pun akan ada perbezaan. Contohnya lah, surface roughness dia kat sini. Okay, surface roughness dia kat sini dengan surface kat sini, dia mungkin tak sama, walaupun satu mesin digunakan untuk fabricate ni. Okey, tu dia kata pieces to pieces. Okey, ini satu pieces, ini pieces yang lain pun lagilah ketara dia punya perbezaan ni kan, walaupun dengan mesin yang sama. Contohnya kan diameter dia. Okey, diameter dia mungkin berbeza. Walaupun berbeza ni mungkin 0.1, 0.2, 0.01, tapi kan ada perbezaan. Cuma dimension contohnya dimension dia. Ada perbezaan lah dari segi rupa lagi lah kan. Okey, time to time, masa juga memainkan peranan perbezaan variation ni. Contohnya kan, kita katakan buat kerja pada waktu pagi, mungkin dia punya kualiti dia tinggi sikit. Mungkin kerja kita masa nak balik, time nak balik, time nak makan tu dia low sikit, kerana kita punya mind kita dah sedikit berubah, kerana dia mungkin dah fikirlah. Contohnya bulan-bulan puasa ni kan, mungkin dia fikir dia nak balik beli apa, nak berbuka contohnya dia dah konsentrasi dia dah terganggu sedikit. Okey, itulah konsep variasi. Dan kita tengok source of variations, sumber-sumber menjadinya kelainan, perbezaan di antara surface dengan surface ni pun ini adalah faktor utama lah. Normally is a combination of type of soft as we know. Mungkin akan ada gabungan ke semua ini, ataupun satu ataupun gabungan itu equipment, peralatan, material, bahan sendiri, environment, keadaan sekitaran, dan operator manusia itu sendiri, dan juga orang yang membuat pemeriksaan. Okey, contohnya lah equipment dia punya toolware. Toolware mungkin masa pieces yang pertama tool dia tajam sikit, maka dia punya permukaan lebih licin. Tool masa part yang kedua mungkin dia ada wear sikit, permukaan dia tak apa licin. Contohnya material material itu sendiri, contohnya lah material yang strength dia, ataupun dia punya mungkin material yang kita harden contohnya harden, material yang lebih keras, maka dia punya proses dia macam mana, mungkin akan ada perbezaan di situlah. Environment, okey, pencahayaan ataupun suhu mempengaruhi juga. Itu operator, the proses operator tu buat melakukan kerja, mana dia terlatih ataupun berapa lama dia punya experience juga mempengaruhi. Itu inspektor, orang yang memeriksanya. Mungkin orang lain dia punya pemeriksaannya lebih kritikal pilih. Okey, jadi yang lain
mungkin lebih lenient. Jadi dia punya perbezaan ada kat situ. Okey. Okay. Control chart purpose. Kenapa perlunya control chart ni? Main purpose was to improve the process effectiveness and therefore reduce cost. Sebenarnya, jika kita dapat mengurangkan reject ataupun kita nak mengurangkan rework, maka secara tak langsung akan effect kita punya cost. Jika kita laku rework, kita buat rework ataupun kita buat reprocess balik, maka cost manpower akan tinggi, machine punya cost pun akan ni, maka kita rugi kat situ. Jadi manpower dia untuk inilah continuous dan therefore akan reduce cost. Okay. This method are based on a continuous monitoring or process variation. Maksudnya kita akan pantau sepanjang masa. Kita akan tengok progress macam tu. Okey. Okey. Okey, progress. Kita akan sepanjang masa kita tengok. Other purpose is as below. It help the process perform consistently and predictably. Dia kita akan dengan kawalan ni kita boleh tengok dia punya proses dia konsisten lah, tak banyak sangat perubahan. Kerana jika ada nampak sangat dia punya obvious perubahan dia, kita boleh kontrol dia supaya turun balik. Dan kita boleh predict sampai ujung ni, contohnya ujung hari ni ya, macam mana dia punya keadaan part yang kita hasilkan tu. Okay. It can minimize the variation on output. Maknanya perbezaan pada output. Contohnya dimension tadi lah, dia akan ada variation, tapi dia akan kurang dia punya variation dia. Perbezaan dimension dia tadi dia kan ada, tapi kita minimize, kurangkan. It can help to achieve lower product cost. Okay, memanglah kerana dia punya tanpa ada buat pengubahsawaian, maka secara tak langsung part yang kita buat dia akan lebih murah lah. It can help to increase effective capacity. Ini semua ni bersangkut paut dengan quality dan cost. Capacity mana sekarang tanpa ada rework ataupun tanpa ada reject, maka capacity pengeluaran akan meningkat. It can help to meet customer expectation. Kerana dia akan bersangkut paut dengan quality. Maka selalunya customer dia nakkan quality lah. Itulah customer expectation. Lebih kepada quality. Okay, control chart method. Ini adalah control chart method. Control chart mean the visualizing variations that occur in center of tendency. Ini variation dia. Okay, so graphical record of the particular quality characteristic. Ini contoh je lah. Tak apalah. Ini adalah control limit, upper control limit, dan ini lower control limit, dan inilah center line dia. Okay, contoh ini contoh, katakan satu pipe yang mempunyai diameter luar outside atau outer diameter. Ini adalah ketebalan. Okey, spesifikasi dia mengatakan contohlah ketebalan dia adalah 3.42 plus minus 0.4. Maknanya dia ini adalah lower limit. Tapi bukan ini, bukan ini. Ini adalah lower limit untuk part ini. Part ini adalah upper limit. Maknanya part ini dia boleh, size dia boleh jadi sehingga 3.82 maksimum, dan boleh kurang paling kecil dia punya size 3.02. Itu dia punya ni. Ini bukannya control limit, ini adalah specifications limit. Ini adalah control limit. Sebenarnya kita ada formula dia sendirilah untuk mengira bagaimana kita akan dapat 3.48 ni dan juga 3.35. Kerana jika kita terus masukkan specification limit ke sini, jika dah hampir-hampir kat sini, kita tak dapat menyelamatkan lagi part ni. Maknanya memang tak boleh digunakan. Okey, contohnya lah kita ada limit macam ni, dia keluar sikit pun dia masih dalam range 3.82, masih boleh digunakan. Ini dah kita control, bukan kita nak tengok, bukan kita nak bagi reject. Kita nak control dia supaya tidak mencapai
Ini, itulah kita punya sini dia punya control limit dia berbeza. Okey, kemudian kita tengok ini dia punya ni lah, limit established at plus minus 3 standard deviations from standard deviation. Okey, tak apalah, ini kita lebih kepada percentage dan juga normal distribution. Selalunya normal distribution macam ni betul. Okey. Control chart type. Kita ada dua ataupun banyak type, tapi kita akan lebih kepada X bar chart dan juga R bar chart. X R bar. Okey. Dan kita ada standard deviation ini, tapi kita tak tengok. Kita ambil pada ni. Dia adalah jenis variable dan ini adalah jenis attribute. Kita akan tengok ni. Okey, kita tengok. Ini adalah contoh X bar chart. Ini X bar chart, ni X bar chart. X bar tu adalah X bar purata X bar chart, dan ini sini adalah R bar chart. Example of method of reporting inspection result. Ini X bar chart dan ini R bar chart. Dua chart ini yang kita nak plot. Okey. Nanti kita tengoklah macam mana plot dah. Okey, preparing the variable control chart. Okey, bagaimana kita nak menyediakan. Okey, step to be prepared. First, select quality characteristics. Kita nak apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak check. Okay, sama ada dimension atau apa. Selalunya kita ambil dimension. Okay, choose a rational subgroup. Okay, berapa subgroup yang kita nak? Dia ada, contohnya kita nak ambil dalam satu hari itu ada berapa? 20 kali, 25 kali. Okay, berapa kali? Kita ambil satu hari. Contohnya, ini dia panggil subgroup. Okay, collect data. Kita ambil data lah. Contohnya kita syak tadi. Okay, contohnya kita ambil data ni, dia punya parameter. Kita ambil lah. Dan kita ada N. N adalah berapa sekali buat inspection, berapa pieces yang kita buat. Sampling. Okay, determine trial limit and central limit. Okay, ini kita akan buat kiraan. Okay. Kemudian establish revise central limit and okey, selepas kita buat kiraan, kita akan tengok dia punya graf macam tu, ini. Dan jika ada satu yang tak kena, kita akan buat revise central line control limit dan achieve the objective. Kemudian kita akan dapat mencapai matlamat yang kita nak. Okey, satu, select quality characteristics. Karakteristik maknanya kita contoh yang selalunya lah measurable data yang boleh diukur. Contohnya tadi saya kata dia punya ni masa, basic unit, length tadi dimension dia. Okey, sini ini adalah measurable data. Affecting performance function or product. Okey, juga boleh kita gunakan contohnya ini adalah satu lubang, ini satu part lah, satu part yang ada lubang, dan kita ada pin. Okey, test untuk masuk dalam ni. Dia mesti fit. Itu adalah effective function performance function of product. Sama ada dia berfungsi. Okey, dia contohnya kita kata okey, boleh masuk separuh, masuk penuh, loose. From Pareto diagram, highest reject rate, high production cost. Juga kita boleh ambil, kita buat kajian. Tiga yang ada ni tertinggi. Kita ambil ini untuk buat karakteristik untuk kita jadikan sebagai asas untuk buat pengukuran. Impossible to control all characteristic. Okey, maksudnya kita tak boleh nak kontrol kesemuanya, tapi kita akan gunakan sekurang-kurangnya kita boleh minimizekan. Okey, kita akan maksimumkan kita punya control. Okey, choose a rational subgroup. Okey, subgroup apa itu subgroup? Rational subgroup. Subgroup adalah variation within the group due only to change cost and can detect between the group change. Maksudnya dia bergantung kepada group, subgroup. Subgroup. Two ways selecting subgroup sample. Just select subgroup sample at one instant of time or as close as possible. Sekali dia ambil subgroup sample ataupun hampir-hampir yang boleh lah. Select period of time product produce. Maksudnya kita pilih berapa jam sekali kita nak ambil dia punya sampel. Okey. Ini contoh rational subgroup from homogeneous lot
same machine, mestilah ambil daripada same machine, same operator, machine yang sama dan operator yang sama. Decision on size of sample, empirical judgment plus relate to cost. Contohnya kan, n adalah bilangan sampel. Bilangan sampel jangan 4 ataupun 5. Jadi kita akan gunakan R chart lah. Okey. Jika n dia bilangan sampel dah lebih daripada 10 ataupun sama dengan 10, kita akan guna S chart. Kita ada X bar chart, R chart dan juga S chart. Frequency of attacking subgroup often enough to detect process change. Nah, kita tengoklah berapa kalau terlampau jarak-jarak sangat, jika ada perubahan, kita tak sempat nak tangkap nak selesaikan perubahan tersebut. Okey, contohnya dia kata dia ada 4000 part per day. Okey. Maka dia akan ambil 75 sampel satu hari. Jika sampel yang dia ambil adalah 4, maka grupnya adalah 19. Bagaimana nak kira ni? Okey, 400 bagi dengan 75 dapat 3.19 kalau tak salah. Okey, itu bagaimana kita nak decide lah. Okey. Ini adalah table. Ini adalah range, range. Kita tak payah ni lah. Kita lebih tengok pada ini. Ini adalah sample size. Ini adalah mengikut ANSI. Okey. Okey, collect data. Bagaimana kita nak ambil data? Use form or standard check sheet. Okey, ini contohnya check sheet yang kita gunakan untuk ambil data. Collect a minimum of 25 group. Mana ini group subgroup sampainya 25. Sekali ambil ni dia adalah n dia ada 4. Mana 1 2 3 5 kali 5 pieces yang kita ambil untuk check satu subgroup. Okey. Data can be vertical, horizontal, ini takkanlah. Ini tak kisahlah macam mana. Okey, ini adalah kemudian buat ini sebagai parameter dia. Okey, ini contoh. Contoh questions construct X bar R bar control chart according to the table below. It is process in control or not control. Maknanya kita akan tengok sama ada dia keadaan control ataupun tidak control. Okey. Sebabnya ni the simplicity of the recording this individual measurement code by 6.0. Maknanya macam ni part ini dia bukan 35 6.35. Depan dia semua ada 6. 6.4, 6.32, 6.37. Maknanya sekarang ni pada 12 hari bulan 26 bulan 12 dia ambil ni pada pukul 8.50 dia ambil 4 sampel check. Dia check 4 sampel, QC lah check. Dia jumpa yang pertama sampel dia 6.35 mm, sampel yang kedua 6.4, sampel yang ketiga 6.32, sampel yang keempat 6.37. Okey. Kemudian average dia adalah ni lah Ini average mana 1 2 3 4. 4 ni tambah bagi dengan 4. Range adalah yang maksimum 6.4 tolak dengan 6.32 jadi 0.08. Ini adalah sum total of average ni. Inilah total of R. Okey. Data ni selalunya dia bagi raw ini ini kita buat calculation. Ini measurement lah, kita measure. Dan ini adalah kita punya pengiraan kita. Okey, kemudian ini adalah formula ataupun bagaimana kita nak buat center, upper control, lower control. Kita tengok ni lah, ini dia punya ni. Okey. Ini untuk mencari X bar average. X bar average atau subgroup average. Untuk mencari average. Mana jumlah average atau jumlah X bar bagi dengan G. G adalah 25. Kalau kita tengok sini, ini adalah 25. Ini adalah total. Ini sum of ni adalah X bar average. Okey.
Sekarang ni kita akan tulis sini untuk mencari X dia 3 kan 60 apa tadi? 160.25 bagi dengan 25. Okey. Sama dengan R R kita sum R ni 2.16. 2.16 bagi dengan 25. Kita akan dapat dia punya ni lah. Okey. Okey, R dan ni sama. Dan kita gunakan ini untuk mencari upper limit dan lower limit. Okey. Upper limit UCL upper control limit X double bar ni. X ni datangnya dari sini. Okey, datang dari sini. Ini pun datang dari sini. Tapi ini formula. Tapi hanya yang ni kita tak carilah, kita tengok dalam jadual. Nanti kita tengok. Ini adalah sigma. Okey. Dan kita tak gunakan ini. Ini dengan ini sama. Ini datangnya daripada jadual. Okay. Ini dengan ini sama ni. A2 R bar sama dengan ini. Jadi kita tak gunakan ini. Kita gunakan ini kerana ini kita boleh dapat dari jadual dan ini adalah datangnya daripada ini. Itu adalah untuk upper control. Lower control adalah minus. Upper control adalah plus. Dan untuk R chart pula ini D. Okey, nanti kita tengok macam mana yang dapat D3, D4, A2, A2 macam mana. Kita nak tahu dari jadual. Ini adalah jadual. Jadual apa tengok A2, A3, B, D. Ini factor for control limit. Control limit. Ini factor for control limit. Ini factor for control limit. Ini chart for average. Chart for standard deviation. Standard deviation adalah macam tu. Standard deviation. Chart for range ni R. Ini adalah X bar, R bar. Okey. Dan kita tengok kita punya ni berapa dia punya ni? 25. Di sini tak ada 5. Sampel okey. Sampel kita ada berapa sampel? 1 N 1 2 3 4. Ada 4. Mana ini yang akan kita tengok. Sampel 4. Okey. Dan kita akan tengok ini. Juga kita akan tengok ini. Formula dia mengatakan tadi A2. A2. Mana ada A2? Ini adalah A. A1, A2. A2 ini tapi ini. Nilai ini. Dan sini dia kata D3 dan juga D4. Apa dan ni? D3, ini D3. Ini D3. Dan ini adalah D. Just ambil daripada table ni, buat calculation. Okey. Kita dah buat tadi Okay. Where A2, D3, D4 and D3 are factor. Vary according to the different n. Bergantung pada n tadi Dan kita tengok ini adalah kiraan dia 160.25. Ini adalah sums of X bar bagi dengan subgroup dapat 6.41. Ini R2 0.08. Ini sama Ini sum, ini subgroup. Dan kemudian untuk ini kita masukkan dalam ini. Inilah. A datangnya daripada table 0.729. 0.729. Okay. Dan ini adalah datangnya dari sini. Kita akan dapat upper control limit dan ini adalah untuk lower control limit. Begitu juga dengan upper control limit untuk range sini dan lower control limit untuk range sini. Juga ini datangnya daripada table. Okay. Kemudian kita plot graf. Ini adalah dia punya upper control limit. Ini lower control limit. Ini adalah average. Ni 6.41.
6.47, 6.35, 6.41, 6.47, 6.3. Sama juga dengan range. Okey. Kemudian kita plot data ni. Data yang kita okey. Ni data yang kita dapat ni. Ni 6.36 ini. Ini untuk X bar dan ini untuk R bar. Kita plot ni. Kita tengok dia. Ini dah di luar. Ini pun dah di luar. Dan ini di luar. Dan di luar tu kita tengoklah. Maksudnya kita kena tengok. Kita kena kaji balik masa 6.65 ni. Pada 1, 2, 3, 4. Sampel yang keempat. Sampel yang keempat lah. Time yang keempat. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Ni. Pada masa ini, kita kena pergi check balik dekat production per 3.45 ni. Kenapa? Kita jumpa dia adalah new temporary operator. Mana kita sepatutnya kita dah tahu. Bukannya basai. Dia akan jadi sekali saja. Dia tak akan jadi banyak kali. Benda tu Kalau katakan out of control, dia akan sini. Sini pun dia akan turun sini. Dia memang betul dia. Itu kadang tak terkawal. Ini keadaan terkawal dalam. Tapi kita kena buat sesuatu. Okey. Kita tengok dah okey semua. Kedua-dua ni pun dah okey. Kita plot. Dan dia kata it is process in control, process out of control because there are certain value exceeded the control limit. Dan dia ada ini 1, 2, 3, 4. Tapi dia kata apa of certain value hasil. Okey, X bar subgroup 4, 16, 20 ada masalah. Tapi dia kata dia tak gunakan 16 tu dia tak ambil. Dia tak ambil kerana sini apa dah 16. Dia ada sebab-sebab dia lah dia tak ambil. Saya tengok. Dia ada sebab-sebab dia tertentu kerana dia tak ambil. Dia tidak jadikan sebagai item untuk dia repair dia punya apa control limit. Ini betul kan Action after this itu revise the control limit. Selepas kita tengok ni yang ada yang di out of control tapi dia masih di luar kita punya spesifikasi, maka kita boleh buat perubahan. Revise control limit. Okey. First plot preliminary data collect using the control limit and central limit established in step 4. Kan dah samalah dengan anu Use atau adopt standard value if good control, if no out of control point. Okey, sekarang ni kita nak buat ini, nak tubahkan control di X bar ni. Dia punya ni, dia punya center kepada yang baru. Ini pun kepada yang baru. R bar ni kita nak buat kepada yang baru. If there are point of control, this card form data, look at record. If show an assignable cost, don't use it. Maknanya cost yang boleh inilah kita tak gunakan. Boleh di assign. Okey. Contoh ini adalah X new. X bar yang baru. Okey. X bar yang baru kita formula dia adalah X bar, sum of X bar tolak dengan sum of X bar D. D itu apa dia? D itu yang keluar ni, keluar control tadi, limit. Okey. Dan 160 adalah total sum. 6.65 dan 6.51. Kedua, awak tengok 6. Kita tengok yang 4 dan 20. 4 dan 20. 1, 2, 3, 4. 4, 6.65. 20, 6.51. 6.65 dengan 6.61. 6.65, 6.51. Yang ni tolak nilai ni. Dan jumlah. Ini 1, 2. Kalau 3, tolak 3 lah sini. Dia sekarang kita akan dapat
center, dia adalah 6.4 yang terbaru. Begitu juga dengan R. R kita tengok dia ada satu je, kita akan dapat center yang terbaru. Okey. Maknanya ini adalah center control punya tu yang terbaru. The new value are used to establish the standard value of below. Maknanya kita dah ni akan jadi XO RO. Ya, yang baru. Dan standard deviation dia, standard deviation O sama dengan RO bagi dengan D2. Okey, tengok. XO adalah 6.4. Okey, XO adalah 6.4. RO adalah 0.79 ini. 0.079. D2 ni tengok mana? Okey, D2. Tengok sini. Factor of center line. D2. 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 2.0. 2.059. Ini kat sini 2.059. Inilah D2. Factor for center line. Okey. Sekarang ni 0.079 ini bagi dengan D2, maka awak akan dapat range dia yang terbaru 0.038. Ini R. Okey. Ini mana 0 di bawah ni. Okey. N sama 4 according to the table A tadi. A sama dengan 1.5. D1 sama dengan 0. D2 ni A. Saja sekarang gunakan formula. Dah. Tak tulis ni. Ada formula. Ni. Formula dia adalah ni untuk mencari yang baru. Okey. Dari table kita tengok A adalah 1.5. Ini adalah A. N dia masih sama. A adalah A. A sama dengan 1.5. D 0. D2 4.698. Okey. Ini adalah upper control limit untuk X bar. A 1.5 darab dengan ini. Ini. 0.038. 0.38. Yang kita akan dapat baru punya upper control limit 6.46 dan ini adalah baru punya lower control limit 6.34. Begitu juga dengan R chart. Ini adalah formula yang baru. Ini formula yang baru dan kita akan dapat ini dia punya yang baru. Okey. Ini adalah range yang kita buat yang baru. Okey. Limit for the Bose chart become narrower after revise. Okay. Objective achieving objective. Initial control chart result is in quality improvement, less variation, subgroup average, reduction in the variance. Okay. Inilah benda-benda yang kita pelajari hari ini. Itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.